Boleh? Kita pergi terusnya. Jadi point saya lah ialah untuk you faham iaitu pasal benda ni. Kan? Faham pasal iaitu banyakkan mendengar, banyakkan bertanya, selalu bertanya walaupun benda sama berulang. Jangan takut. Jangan takut tanya. Saya tanya sama customer. Tiap-tiap kali kadang-kadang aku tanya benda sama bang. Kan? Tak bosan ke audience? Nah, audience tak pernah bosan sebenarnya. Saya sendiri apa masalah you? Apa saya boleh tolong lagi? Kan? Jadi saya cakap lah, banyakkan mendengar, banyakkan bertanya. Selalu bertanya walaupun benda sama berulang. Tanya bang. Tapi nanti dia mengaku. Apa hanya takut marah apa? Dengar apa ayat dia cakap, cara dia bercakap dan tahu dan cara susun atur. Apa maksud dia? Maksud dia sekarang ni, maksud dia macam ni. Contoh satu skill utama, paling utama dalam pemasaran digital ialah ni. Apa ni? Ni. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Mendengar. Ya, mendengar. You kena start dengar, listen. Dan jangan pernah tak mendengar, kan? Kata kawan saya, kata sifu saya juga, dan juga mentor saya juga, Muaz Hadi, dia kata, don't assume. Ask first. Dia kata, kan? Cik Muaz, dia kita punya dalam persatuan, dia Secretary General. Kan? Dia buat bisnes million-million lah. Jual e-book je, e-book digital, dia kata e-book kampung. Kan? Millions. Saya bukan cakap mengarut, millions. Dan dia bayar LHDN lah. Okay? Alright. So, apa yang saya nak cakap pada you ialah, dan bukan Mak Saleh apa hebat sangat pun. Maksudnya, kena Mak Saleh dah. Orang Melayu kita boleh buat juga. Let lah. Kan? Sebab tu Izzah kata, 2 years and only 1 month. Okay? Dalam Shopee, responsi chat penting, tapi kadang seller susah nak reply. Betul. Dalam Shopee juga dia ada live streaming sebab itu kita pergi kepada application punya tools. Esok kita akan sambung. Alright. So, jadi pada sekarang ni, saya nak cakap pada you, iaitu dalam syarat nombor 1 ialah always ask audience. Saya sentiasa tanya audience. Saya buat survey, deploy survey, banyak gila. Bukan Google Form. Bayarlah sikit, survey mahal sikit. Kan saya terbaru saya bayar ialah blog survey. Very good punya ni, total data dapat fresh dari segi cloud punya reporting ataupun ini reporting. Nanti saya akan tunjukkan jugalah. Okay, so jadi point utama ialah dan mendengar apa, tanya soalan. You masalah apa agak-agak apa yang berlaku pada boleh saya tahu tak pasal cerita you? Sebab tu saya mula start apa benda pun, saya tanya, apa sebenarnya? Tanya, always ask, jangan assume. Nombor 1 rule, mantra ada. Ada mantra lah, jangan pergi serapah dia. Always ask, never assume. 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 Jadikan zikir. Tanya pelanggan, jangan ada shock sendiri. Aku ada produk ni kan. Produk aku buat ni baik punya ni, confirm. Satu dunia mau aku buat program ni confirm orang peminat. Kita pula yang confirm. Tak boleh confirm. Kata Rich Dad ni saya follow program dia lah. Rich Dad Poor Dad kan. Dan Rich Dad ni kalau nak nama Jeff Cunningham, hidup lagi. Kan hamba Allah tu kan. Keith Cunningham. So saya pernah masuk dalam 2-3 seminar dia. Saya pernah juga pergi Tony Robbins Business Mastery London 2016 dan dia ada kat situ dan saya selalu ingat. Sebelum tu saya dah belajar lah 2008-2010. So banyak improve life saya lah bila dari segi ilmu, knowledge, marketing sebagainya. Saya banyak fokus pada bisnes saya sebenarnya, compact pada buat training sebagainya. Tapi tak tahu dan Allah Ta'ala punya kerja, saya tiba jadi training pula sekarang kan. Jadi saya pun buat lah dan saya memang educator, saya memang suka berkongsi. Nature saya, okay. So jadi shock sendiri lah, betul. So jadi apa saja kita buat program, jangan kita shock sendiri. Bahasa kita, linggo kita sebagai kenal audience tadi. Kau pergi tanya audience kau balik, you apa masalah sebenarnya? Apa you tak faham? Apa saya boleh bantu? Apa agaknya yang sebenarnya you rasa paling concern? Apa you punya masalah utama? Boleh bagi tahu apa yang you dalam keadaan sekarang? Kan macam kita dalam persatuan sendiri pun, saya bagi contoh persatuan lah pasal resonate dengan training, kan kita tanya apa dulu, mula orang pun dah start tak tahu apa. Kan masalah-masalah yang berlain, masalah berlainan. So ini yang pertama saya nak you faham. Okay? Jadi maksudnya satu sudut ialah kita kena identify dari segi kefahaman. Kan? Macam mana kefahaman terbentuk ialah daripada deploy survey. So pada saya, kalau kita buat pemasaran, tak kira lah Instagram ke, kan, apa gram ke, apa gram bagi banyak gram kan, apa Facebook ke, media sosial ke, media tak sosial ke, kan, ini sosial kan kata Era Tompel kan, tak kisah kan, tanya, cuba deploy. Boleh saya tahu apa masalah you dalam bisnes, deploy benda tu.
Dan deploy benda tu dapatkan itu common word. Dia ada common word orang tu selalu. Dan common word ni bergantung kepada ialah audience. Audience berlainan lah. Kan? Macam audience kita ni kategori director CEO. CEO tak nak dengar benda teknikal. CEO nak dengar, aku nak productivity aku meningkat. Aku nak income aku meningkat, sale meningkat. Dia nak tahu benda tu. Sebab dia seorang strategis, dia bukan technicalist. Tapi kalau you berjumpa dengan orang accountant, you nak buat presentation pada dia, nak panggil dia, kau kena bagi data bang. Kau jumpa orang ini, kau kena bagi data. Kena bagi detail. Menyampahnya aku dia minta detail, kena. Saya ada satu projek dengan buat live streaming dengan salah satu agensi. Orang yang saya deal tu lah, ya Allah dia punya technical spec dia. Tapi saya tahu dia ni orang technical. Saya kena serve dia data. Saya bagi semua data. So dia certified. You kena faham audience. Ada orang ni ialah dia relator. Relator tu maksudnya lah dia orang yang pentingkan hubungan lagi. So you kena cerita konsep-konsep hubungan. Point saya ialah know your audience. Kan? Know your audience. Tahu dia. Tapi macam mana know? Tanyalah bang, mana kita tahu. Bukan kita psychic kan. Oh, aku tahu apa kau fikir kan. Kan? Wah, mari. Tengok mata aku, tengok mata aku. Oh, kau fikir ni. Bukan macam tu. Kita bukan magician. Faham tak? Kita bukan magician. Kena faham tu, kita bukan magician. Faham? Jadi sekarang ni kena clear, iaitu konsep-konsep yang macam ni. Boleh? Kena faham konsep macam ni. Jadi ni adalah ni, kena ada dia. Kita boleh buat interview, kita boleh buat macam-macam. Kalau kita boleh konsep macam kita boleh deploy online ni mudah lah, senang je. Deploy survey, tapi kena ada software bagus lah. Janganlah Google Form. Memanglah free. Tapi apa? Kau dapat raw data. Sekarang ni zaman big data. Duk cerita pasal AI, duk cerita pasal IR 4.0. Tapi big data macam mana nak manage pun tak tahu. Problem lah. Ya, ada strategi kan? Tengok tapak tangan, kan letak buah kelapa kan, teropong. Memang tak ada hasil lah. Okay? Troll tu troll. Zaman sekarang zaman troll je kan? Parody Okay, so saya sambung lagi. Alright? Ya Allah, 12.45 dah. Sabar. Kita akan berusaha. Okay, saya masalah ialah masa ni sangat suntuk masalah ni. Kan saya pun tak tahu. Saya asalnya kan, yang training ni saya fikirlah aku nak bagi saya nak bagi macam konten je, syllabus je. Syllabus ni kita ada syllabus. Kalau kita tengok syllabus kita dengan Muaz dengan Cik Zainal, dengan kita punya dah berpuluh ribu kita training ni sebenarnya kan. In fact ada modul-modul yang kita tengok di government sekarang pun. Saya berani claim itu sebahagian juga, tak semua daripada kita. Kan? Jadi apa saya nak cakap pada you ialah saya tak nak present you benda-benda macam tu. Saya boleh je ambil kat sini, saya present, okay ni macam workshop. Tapi saya tahu benda tu tak berkesan, pasalnya benda tu kau boleh dapat, kau boleh apply sini. Tapi saya nak cerita ni benda ni, hakikat sebenar, reality sebenar, apa sebenarnya. Okay, saya janji nak tunjuk template, tak tunjuk lagi macam mana. Kalau tak sempat tunjuk habis pun saya akan bagi pada you lah kan. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada iaitu yang ni, apa yang kita nak tanya. Okay, kita masuk pasal air, apa yang kita nak tanya. Kita masuk pasal air, apa yang kita nak tanya. Okay, apa kita tanya. So 3 masalah utama, cuba tanya benda ni. Kalau kita tak tahu nak tanya pun tanya diri kita. Susah sangat tanya diri aku sendiri kan. Apakah sebenarnya masalah utama terbesar pada kita? Cuba tanya. Cik-cik, contohnya cik-cik PKS, cik-cik Agrofood, cik-cik apa lagi yang dalam tourism, cik-cik yang dalam electrical engineering, EE machinery kan. Cik-cik, apakah masalah cik-cik? 3 masalah utama, boleh share tak? Apakah masalah terbesar cik-cik? Tu contoh ni. Tanya macam tu, bodoh gila. Dia akan jawab kau. Dia akan jawab. So tanya macam ni, apa? Always tanya walaupun kau dah tanya. Menyampah lah kau, aku dah tanya. Tak apa, tanya banyak kali. Muhammad Amas kata muhasabah diri sendiri. Okey, masalah utama, masalah terbesar. Contoh macam ni. Contoh. Siti, you boleh kod dara tak Siti? You boleh kod dara dengan saya? Kalau boleh kod dara, saya onkan saya punya saya unpin video saya. Ataupun siapa-siapa boleh kod dara tak? Saya nak tanya apa beza masalah. Saya bagi contoh, lepas tu kita pergi pada template. Kita dah sesi akhir. Ya. Siti, okey Siti. Contoh Siti, katalah you sekarang ni, you boleh bagi perspektif sebagai individu, ataupun you boleh bagi perspektif sebagai bisnes ataupun kerja lah, tak ada masalah, okey. Saya nak you bagi tahu pada saya ataupun pada kita ramai-ramai ni yang dalam 100 lebih ni, iaitu you rasa-rasa you nak pick mana? Secara individu ke bisnes ataupun kerja? Agak-agak. Itu nombor 1. Kerja. Kerja, okey kerja. Apakah 3 masalah kerja yang you rasa masalah utama je dalam kerja?
Agak-agak Dalam pekerjaan bantai je. Ha? Macam kena buang kerja, Kena buang kerja, masalah okay, nombor 1, nombor 2. rasa gaji tak cukup, Gaji tak cukup, nombor 3. stres. Stres, okey. Semua tu masalah tu. Stres, apa tu gaji tak cukup dan juga buang kerja. Okey, antara tiga-tiga ni mana nombor 1 paling besar? Yang nombor 1 priority dia. Yang you paling suspend, paling takut. Gaji tak cukup. Gaji tak cukup. Itu yang paling okey. So, maksudnya sekarang ni lah, beza masalah utama lah, kita ada 3 masalah utama. Terbesar lah paling nombor 1 paling besar. So masalah gaji tak cukup. So bila you gaji tak cukup, you tangkap ni kan, antara utama dengan masalah terbesar kan. Okey. Jadi kalau saya nak bantu you, saya akan tanya, saya dah tahu you punya masalah ni. Saya akan buat iklan, saya akan tanya, okay, adakah you mengalami masalah di tempat kerja? Sebagai contoh you stress kerja, ataupun saya kata ialah nombor 2 ialah you gaji tak cukup, dan nombor 3 ialah saya kata ialah mungkin dia buang kerja. Dan saya hari ni saya nak kongsikan pasal mungkin you tak cukup, gaji tak cukup, macam mana you nak tingkatkan gaji atau buat bisnes sampingan. Berminat tak? Saya tanya macam tu. Adakah benda tu akan resonate pada you sebagai contoh? Ya. Ya, contoh kan. Resonate lah. Jadi very good. Okay, Siti, terima kasih Siti. Saya tak nak terlalu ambil detail pasal you. Saya takut ada isu sensitivity orang lain ataupun you, tapi pada sahabat saya ucap terima kasih. So point saya lah, saya nak highlight pada you ialah, iaitu kalau saya kenal Siti dan saya tanya you, Siti tadi seorang ke dalam dunia ni di Malaysia ni? Ataupun 2 orang? Berapa banyak Siti rasa? Ya, kita nampak Siti tadi cerita, tapi adakah Siti macam ni adalah seorang dalam Malaysia ni? Ramai. Berapa ramai? Agak-agak tibai. Berapa ramai? Mungkin dalam 60% daripada orang yang bekerja. Mungkin 60% daripada orang kerja. Beratus-ratus ribu. Kan? Jadi, kalau kita nak tackle masalah pelanggan, kita cuba tackle nombor 1 ialah dipanggil bag of tricks. Satu trick bag. Trick bag of tricks tu maksudnya apakah 3 bag problem dia. So, kita cuba bagi konten, buat konten berdasarkan macam mana cara untuk supaya tidak buang kerja. Macam mana untuk still bekerja dan dapat gaji yang lebih baik tanpa buat kerja lebih. Contoh. Macam mana nak handle bos supaya bos ni lebih, contoh kan, iaitu respect, bukan respect, lebih memberi value pada kita. Kan, dia bagi kerja tapi kita boleh handle well. Kan, mungkin dari segi stres kerja. So maksudnya pada saya lah, itu satu sudut lah, kita kena clear, bila kita faham 3 ni, saya boleh target market kepada Siti. Saya bagi solution sini, macam mana solution dia? Tak semestinya solution saya bisnes, mungkin solution saya ialah sebenarnya lah, ada sistem, ada teknologi. Kan, dengan ada teknologi sistem ni, Siti boleh work more dengan cara less time. Kan, sebab bila ada teknologi, dia akan work more dengan less time. Nombor 2 lah, boleh upgrade ilmu. Kan, contohnya upskilling segi ilmu. Okey, terima kasih Siti. Itu saya bagi secara ringkas. Sama-sama. Alright. So apa yang saya nak highlight pada you lah, you faham tak benda 3 masalah? So you tanya orang, dan saya tanya Siti selama je, apa masalah Siti? Saya dah ada satu customer dengan pada yang saya berikan, dan Siti ni bukan seorang. Dan jangkaan Siti lah 60%, tapi kita kena buat survey lah. Macam mana buat survey? Deploy survey. Tak susah, senang. Tapi orang tak nak jawab macam mana? Habis macam-macam lah, itu kepala kita lah pula. Saya deploy survey baru ni untuk saya punya bisnes. Saya deploy pada kejap saya ingat, 8,000 orang. Saya deploy 8,000 orang survey. Tapi saya tak bagi insentif lah. 319 jawab. Pada saya cukup sampling dah untuk saya justify kelompok kan. Kita main sampling research methodology kan. Sampling saya deploy tu, responden saya 320 dan saya dapat common word daripada dia. Saya nak tahu benda tu je. Bila saya tahu benda tu, saya akan cakap cara macam tu. Saya akan tulis cara macam tu. Saya tahu platform dia dekat mana. You faham tak? Boleh? Ya Allah. 10 minit lagi. Okay. Boleh kita pergi kepada final stage. You rasa manfaat tak hari ni? You dapat manfaat tak? Sebab hari ni pasal cerita pasal kena audience. Kan esok lebih pada teknikal lah. Oh ni. Esok saya tunjuk flow, roadmap keseluruhan ni. Lusa kita akan tengok macam mana untuk bina ekosistem. Kan walaupun ni asas 3, tapi ini bapak lah fundamental. Maksudnya kalau diberi kesempatan, kita ada level-level lain, kita akan detail pasal ni. Ini level mula-mula start. Lepas tu dia ada level bimbingan, ada level advance, ada sebagainya. Tapi fundamental dia kat sini. Kan? Membantu tak you? You rasa membantu tak apa saya buat ni? Okay? Alright, Alhamdulillah. Okay, tapi kita nak tengok pada application. Ilmu saja tak cukup. Kita perlu application. Saya orang application. Saya orang result. Saya orang pentingkan ialah buat action. Okay, so kita pergi kat sini. Kita pergi kat sini last punya topik. Kita kejap saya kena buka folder saya dulu. Okay.
Ini yang biasa saya deploy. Kan ini yang biasa saya deploy. Yang ni bukanlah saya 100% saya punya ni. Saya ada gabung-gabung lah juga kan. Yang saya rasa, okay. Sekejap saya deploy. Ini adalah sebenarnya ialah kita pergi kepada, dia saya bagi tu lah sebab saya tak adjust accordingly benda yang sesuai untuk macam bahasa Melayu semua saya campur-campur kan. Okay. Kita pergi sini. Info strip pun dah. Okay, ini contoh. So kalau you tengok kat sini, ini adalah cara kita deploy salah satu survey untuk company. Okay. So section 1, kita market agent. So kita bagi kat dia, kita cakap kat dia, kita kena tanya dia lah kan. Apakah you punya target audience? Apakah dalam decision making journey? Ini dia macam detail sikit, mungkin you rasa complicated sikit lah sebab saya tiba-tiba bring down benda ni pada sistem Tapi it's okay, it's normal. Okay, the problem yang you cari. Kan, apa problem ni? Question yang audience yang selalu tanya, apakah you jawab question ni? Macam contohnya, you dalam, tak kira lah, you mungkin dalam, kalau lah dari agensi MPC, mungkin you dalam Nexus yang berlainan. So contohnya, Nexus tu you tanya, apakah biasanya audience tanya? Apakah soalan-soalan audience tanya? Kan, saya boleh tulis pun dalam ni kalau nak tulis kan. Kan saya apakah audience selalu tanya? Audience tu maksudnya orang yang, apakah dia selalu tanya? Apakah common problem? Lepas tu, common question ni. So ini you kena kategorikan. Baru kita kena tools dan sebagainya. So apakah audience berfikir? What dia berfikir? So, macam mana dia berfikir? Apa yang tengah dibuat sekarang? Kan sekarang. Lepas tu, apakah yang kita nak? Kan apakah yang kita nak mereka faham? Ni marketing mereka faham dan juga bertindak selepas kita buat contohnya sesi marketing ataupun deploy serta-serta material lah. Faham tak? Deploy. Kita boleh pergi sini. Faham tak? Jadi kita kena clear lah. Kan? Sebab ini adalah cara untuk dia. Jadi kita pergi pada dia. Kita kata apa tu 3 fokus kan. Apakah fokus utama dalam ni kan. Jadi kita tanya apakah fokus utama untuk solvekan masalah. So masalah dia apa tadi? Contoh. Ada problem ni. Apakah problem ni? Contoh problem dia katanya ialah bisnes kurang. Bisnes kurang pasal isu COVID-19. Contoh. Apa lagi? Kan saya tak boleh pergi lama sangat tapi saya go through benda ni. Ada satu lagi dia complicated sikit, saya minta maaf. Tapi dia lebih pada benda macam ni. Okay. Saya nak apakah common problem you dekat you nampak. So satu benda Okay. Audience suka beli barang guna WhatsApp, susah nak bagi kepada kedai online. Okay. Itu salah satu contoh dia. Very good. Okay. Apa lagi? Target audience je ni. Okay. Siapa yang menconteng saya punya tu, jangan conteng dulu. You boleh conteng, saya tahu. Tapi janganlah conteng sekarang. Okay. Saya clearkan contengan you dulu. Alright. Okay. Lagi. Apa yang you punya ni? Okay, so target audience, dia stage in decision. Apakah target dia? Apa decision making dia? So contohnya dia sangkut ialah pasal, contohnya ialah pelancongan kan, sebab orang tak boleh bergerak kan. Social distance, lockdown kan. Lockdown. Ni kita dah lebih kepada sistem lah. Tadi saya cerita lebih ni Lockdown dan juga sebagainya lah kan. Ataupun apa social distance, jarak sosial Jarak sosial dan sebagainya. So kita tahu ini problem ni. Okay. Jadi kita dah faham ni konsep itu. Jadi satu lagi lah kita tengok. Apakah fokus untuk masalah lockdown? Contohnya lah pergi kepada more teknologi, pada more technology base ataupun communication technology. Contohnya yang kita buat ni Zoom dan sebagainya. Apakah dia perlu dari segi macam undang-undang perangai? Perlu ada rangka undang-undang lah. Contohnya ialah adoptions ataupun pada apa-apalah adoption pada ataupun adapt current punya policies ke apa kan. Ni saya cerita campur sikit akademik, minta maaf saya cuba campur aduk dan sebagainya. Jadi tak apa, tak ada. Saya gurau je. Okay, jadi kena faham dia if customer ataupun audience approach you directly and what as kita sebut in blue, what will you say? Kenapa yang kita jawab pula? Contoh saya perlukan benda ni. Apa yang kita jawab selalu? So jadi kita kena clear je apa yang kita buat approach ni stand out against competitors. Competitor maksudnya lah competitors ni bukan bermaksud syarikat bermaksud ialah aku compete dengan agensi lain. Bermaksud juga ialah iaitu kita win tak dia daripada orang lain. Apakah reason? Kenapa dia datang kita? Kalau sebagai bagi contoh saya bagi contoh satu sudut Saya tanya kita punya group lah kan. Kita punya group. Okay, last saya punya group Saya tahu you dah lapar dan sebagainya ataupun nak rehat. Kita ada 5 minit lagi saya faham. Tapi saya nak tanya you terus terang. Sekarang musim webinar, betul tak? Webinar. You perasan tak banyak gila webinar buat oleh agensi? Dan even agensi pun mungkin perasan agensi lain buat. Dan ada komen tak sebenarnya? Kan? Semua yang nak cerita tapi apa benda sebenarnya? So you kena stand out. Kan apa sebenarnya yang unik aku, value aku yang tak ada tempat lain, dia boleh juga pergi tempat lain tapi aku bagi akan add value pada dia. So kalau kita boleh design benda macam ni, orang akan compile pada kita. Orang akan resonate pada kita. Faham?
Faham tak? Orang compile ataupun resonate. Kalau tidak, kita akan tutup betul. Oh, ini aku boleh dapat, ni boleh dapat, ni boleh dapat kan. Ya, value proposition dan juga kita kena clear apa unit kita. Kan, bukan cerita USP apa sebagainya, bukan unit selling proposition tapi added value. Dan added value ni resonate kalau datang daripada pengalaman sebenar. Dan added value ni akan resonate kalau kita jadi diri kita, dan dia akan resonate kalau kita being vulnerable. Jangan jadi super hebat sangat lah. Kalau kita betul nak engage lah. Tapi tak boleh, saya ada status. Okey, mungkin lah. Sebab you ada status. Tapi kalau dari segi deployment, you kena deploy marketing tu based on segment. Tapi kalau ada professional, jangan cakap macam ni. Jadi gaya dia lain kan. Ya, objektif kena clear. Very good, Maritul. Alright. So, saya akan pergi kepada last. Saya nak buka tool saya lagi. Saya ada advanced punya tools, saya bagi basic punya tools. So, tools dia, saya bagi dekat sini. Okay. Saya terus kepada conclusion. Ini kita akan go through juga. Tools ni adalah tools yang mungkin you pernah tengok ataupun mungkin you biasa tengok. Tapi tools dekat sini. Saya letak dalam Excel je. Saya tak mampu. Ada software-software. Bukan tak mampu, saya lebih suka guna ni sedang isi maklumat. Okey, tak sini. Tak sini. Saya besarkan sikit. Ini tools. Sekejap, aku nak tarik sini. Tak. Dia ada berapa stage dalam tools. Satu ialah stage dia ialah attraction, analysis dengan action. Ini simplified version. Dia ada sebenarnya AIDA, model AIDA. You familiar benda ni kan? Tapi mungkin tak familiar, you boleh tengok. Okey. Ini adalah stage yang pertama. Saya duk cerita stage attraction sekarang. Ni, stage yang attraction ni. Kan stage pertama ialah saya pergi kepada, sekejap saya nak conteng, korang suka conteng, kita bagi conteng sikit. Tekan annotate ni, boleh conteng je sebenarnya. Okey, dekat sinilah kita kena faham tools dia. Okay, apakah tools dia ataupun apakah sebenarnya yang kita nak ataupun kita buat sebenarnya. Okey, saya bagi contoh. Ialah ni, kita dah cerita pasal level ni dulu. Apakah problem mereka ada dan macam mana dia relate dengan dia life career. Ini yang kita dah cerita sepanjang 2 jam ni. Apakah broader context, apa yang dalam industri, apa yang berlaku dalam hidup dia. Okey? So apakah technical environment ataupun isu yang ada. Okay. Stage ni kita ke depan, apa yang menyebabkan orang jadi prospek ni. Kita jangan nampak prospek saja, tapi semua orang ada prospek. Clear? Boleh? You faham tak? Hari ni hari yang special lah. Okay, hari yang special di mana iaitu saya nak you nampak. Dan the reason kenapa saya invite, kan, the reason kenapa saya invite apa tu sebahagian kecil daripada persatuan adalah supaya you boleh faham dan juga agensi faham ini sebenarnya masalah realiti dia. Kan, saya tak nak cerita based on saya punya research seronok sendiri, syok sendiri saya. Kan, research macam-macam research ada, macam-macam kuantitatif apa semua apa kejadah lah. Tapi kita nak cerita dari segi experience kita sebenar. Okay, so kita nak cerita kat sini. So untuk yang datang join hari ni, tahniah join hari ni. Tapi lepas tu untuk esok, saya akan spreadkan grup. Saya akan spreadkan grup. Satu ialah grup kepada MPC saja dan juga ni. Sebab hari ni memang saya sengaja input ramai-ramai. Okay, insyaAllah. Tapi sahabat, you boleh join. Siapa ni yang minat dengan persatuan ni, kita akan buat session yang separate. Sebab alang-alang you dah tahu ni, saya rasa okey je. It's my obligation juga kan. Okay. Dan kita terima kasih lah pada MPC bagi ruang pada kita untuk belajar benda ni. Dan you pun juga boleh real time dengan faham. Sebab saya sebenarnya ada nak minta staff MPC juga share apa yang nampak dari segi ni, tapi saya rasa masa tak cukup. So kita pergi next Alright. So saya nak you faham flow ni. Okay, saya nak habiskan kat sini. Itu satu. Lepas tu nombor 2 ialah you kena clear lah analisis. Tahu apa yang mereka minat dan macam mana mereka berfikir. Apakah yang you perlu bawa mereka secara bimbingan. Okay. Dan juga tempat benda tak faham dan macam mana sebenarnya untuk bagi tahu mereka, kan, bagi mereka value. Okey, ini contoh dia. Okey, saya nak ni dah laju saya minta maaf masa suntuk. Okey. Saya biasanya saya akan isikan siapakah decision maker, rules dia, goals dia, challenge dia, apakah soalan dia. Sebab ini adalah template. Bila you isi template ni, you akan dapat maklumat lengkap. Saya akan go through maklumat ni, saya tak buat sekarang, saya ada sampel lain. Tapi saya akan bagi. Jadi, point saya sekarang ni lah, supaya kita jelas apakah sebenarnya tools yang kita nak gunakan. Okey, saya bagi contoh lagi satu. Ni yang saya macam concludekan Saya concludekan terus. Saya minta maaf pasal keadaan tak mengizinkan kita, tapi saya bagi tool terus. Sekejap, saya on kan ni. Okey, saya bagi contoh sampel Sekejap. Mana sampel? Sekejap. Kejap. Ni contoh.
Ini saya ambil model daripada HubSpot lah. HubSpot ni you boleh search je, tapi model ni saya rasa sangat berguna. Sebab saya berfikir saya ada tools, thinking tools saja. So saya guna model-model je lah. Dan ada sebagainya saya memang ambil daripada Mak Saleh sebenarnya sebab saya rasa benda ni add value pada kita. So izinkan saya kongsikan. Izinkan aku tepiskan air mata keresahanku. Okey, kita tengok sini. Ni contoh. Okay, ni contoh kan. Jadi kita kena clear tengok Kalau kita bahagian attract, tadi attract ialah attraction kan. Kita kena faham ialah sample execution kita apa dan sample channel kita apa. Barulah kita contoh paid sosial, apa contohnya? Facebook. Paid search contohnya apa? Google. Organic search kita kena faham. Jadi pertama sekali yang you kena faham, iaitu you kena faham benda ni. Ini yang engine kita ni sebenarnya. Engine kepala bapa engine ni. Okey? Engine kepada bapa engine Engine kepada bapa engine. So engine kepada bapa engine lah you kena faham content to identify and attract purpose, iaitu educational article. Kena ada artikel. Social video sebagai contoh. Infografik. Nak bagi ke mana? Organic search kat mana? Contohnya kita tulis blog post. Kan? Ataupun kita buat video YouTube. Paid sosial contohnya FB. Kita tengok lagi bahagian stage ni pula. Iaitu engage. Engage kita nak guna apa? Engage kita mula gunakan tools. Okay? Gunakan tools. Untuk calculators apa? Utilities. Mungkin guna chatbot. Mungkin guna deep dive. Email contoh. Adalah untuk engage kan. Organic search kita faham. Jadi ini bahagian tools yang sebelah kiri ni adalah bahagian tools. Kan? Jadi kita akan go through benda ni lah. Maknanya esok dengan lusa. Faham tak? Okay? Esok dengan lusa. So kena faham dekat sini. Jadi sekarang ni saya akan share lah dengan you macam mana kita buat format ni supaya satu ialah kita tak kering idea. Kan? Kita tahu apakah konten yang kita boleh guna dan konten yang kita boleh resonate. Okay? Jadi bahagian ni bahagian tools. Faham tak? Tools. Apa kejadah teknik marketing, strategi, hantu, pujangga apa semualah. Faham tak? Ini adalah bahagian konten. Yang kedua, ni faham tak? Yang ni tools. Okay? Tools. Lepas tu kita pergi juga ialah kepada konten. Faham tak? Kita pergi konten. Nombor dua ialah saya pergi pada konten. Okay, sekejap sebagai konten. So, kita pergi pada konten. Okay, konten ni saya nak habis. Saya minta maaf. Ini pada konten. Konten ni contoh konten. Macam mana nak guide konten? Ada strategi dia. Ni adalah kita punya kesedaran kita. Apakah benda kita. So, benda ni dah ada tools ataupun bimbingan dia tertentu. Boleh? So, saya nak habis dah. Saya ambil masa dah 5 minit je maksimum. Terima kasih banyak-banyak pada yang hadir. Cuma saya nak concludekan ialah kita kena apa yang kita cakap tadi biar resonate dengan tools kita. Faham? Biar resonate dengan tools kita. Okay, macam mana nak resonate tools kita? Macam ni. Contoh. Kita kena clear dari segi tool management. Ini tool management. Tool management adalah contoh macam mana kita punya tools. Kan? Attract. Apakah kita kena tools kita? Cost of automation, risk of automation, risk mitigation for automation, timeline for automation. Ini digunakan untuk agensi. Khususnya sampel ni sebab fokus saya inilah saya training untuk agensi. Jadi saya cerita. Kena faham. Kan? Tapi konsep ni datang dari. So kita very clear dekat sini. Kat mana tools kita? Apakah konten kita nak keluarkan? Kan? Macam mana konten ni untuk keluar? Dalam bentuk apa? Saya very clear. Kan? Jadi kalau kita tak ada tools macam ni, kita takkan faham lah macam mana konten kita. Kita akan keluar sesuka hati kita. Seperti mak bapak kita kan. Elok mak, elok bapak call dia kan. Apa konten kita nak keluar hari ni? Tak jadi. Kan? Saya minta maaf bahagian tu saya tak boleh nak lama. Tapi saya akan guide you go through. Dan terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Saya sangat appreciate. The reason kenapa saya ajak small fraction daripada poem ni. Saya sangat terima kasih. Pasalnya ialah supaya kita understand inilah market. Salah satu market PKS. Apa halangan mereka. Kita nak kena audience secara real time. Kan, saya tak nak buat presentation berdasarkan fakta research tak mana-mana saya ambil daripada Google, tak nak. Saya suka real person. Real people, real result. Masalah-masalah lah. Jadilah. Tak jadilah. Apa the heck? Kita improve. Kan, itu point dia. Itu satu. Nombor dua ialah, the reason saya nak buat ke sini lah, saya juga nak buat iaitu reason real time punya survey. Kan. Obviously, ramai pun tak kenal pasal MPC. MPC is satu badan yang sebenarnya agak gagah paling besar, gitu tak? Pelbagai nexus ada. Kan. Tourism, agro-food, food, kan, macam-macam. Kan, digital, retail, kan, macam-macam ada. Tapi kenapa benda ni boleh tak sampai? Jadi sebab tu saya cuba connect kan, apakah the missing link, apakah bridge dia. Jadi mungkin kita terlalu nampak pada tools. Tools penting, 20%. 80% dah kita dah cerita dalam 2 jam ni. Kan, ini key dia. Alright? Faham? Alright? Tak kena MPC dapat tahu. Contoh daripada PMB kena. So this is really important. Satu kenal lah, satu lagi program dia supaya efektif. Alright, terima kasih. Salam hormat. Terima kasih semua. Saya akan untick saya punya ni. So siapa nak tangkap screenshot saya rakam ni sebenarnya semua benda dan saya akan masukkan dalam membership. So you boleh join membership tu. Membership tu percuma je. The reason kenapa saya buat membership ni, mana tahu kau gaji nak tengok benda tu kan.
Aku tak rajin atau malas, tak apa pun, tak ada masalah. Siapa yang rajin boleh tengok benda ni. Tapi apa yang saya nak bagi kepada you lah, ini adalah benda. Terima kasih banyak-banyak pada 100 lebih tadi, sekarang ada 96 orang. Kita bersama dalam 2 jam. Terima kasih Ajah yang join tadi, terima kasih Cik Rizal. Terima kasih juga semua dan saya sangat bersyukur. Ada Iqbal nampak tu dekat tepi pokok kat luar pun ada. Kalau tak ni terima kasih maknanya ini teknologi kat mana-mana pun ada kan. Terima kasih Fiza dan terima kasih juga apa tu Encik Syukur kan. Terima kasih semua Lodes, Siti, Buah, banyaklah saya nak sebut. Dan saya harap Ron terbaik Ron. Tanjak terbaik Ron. Terbaik. Tanjak tu belakang tu pula ada macam mantra semerah padi dengan apa tu belakang-belakang tu kan. Terbaik tu. Saya nak pakai tanjak kat ni. Encik Home, Abang Home iPhone. Apa tu Cik apa tak nampak nama kat situ kan. Dan terima kasih banyak-banyak. Alright. So hopefully you faham konten ni dan you belajar dan harap you dapat sebenarnya saya cakap macam tadilah. Saya boleh je present you dengan 1001 benda. Tapi niat saya ni lah saya nak tolong you. Saya nak you tahu apakah sebenarnya. Dan saya nak tolong daripada pengalaman. Mungkin pengalaman saya ni kecil. Mungkin pengalaman saya besar saya tak tahu. Mungkin pengalaman saya sederhana. Tapi at least sikit banyak saya dapat bantu you. At least you dapat satu mekanisme you faham. Sebab ini adalah skill kehidupan. Ini adalah skill sebenarnya untuk you grow. Ini adalah skill untuk bisnes dan sebagainya. Okay? Hopefully dapat jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya Jurul Azrul. Saya harap anda dapat manfaat sesi ini dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam hormat.